berkenaan perkara tadbir kerajaan Peraturan Mesyuarat 17. Ahli yang berhormat, Berkawasan Seputih. Terima kasih, Pengerusi. Puan Yang di-Pertua, bab kedua, kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 memberikan perhatian kepada peningkatan kecekapan penyampaian perkhidmatan awam sebagai pemacu utama ekonomi madani. Daripada 5 bidang fokus bab 2 berkenaan perkhidmatan awam, saya tertarik dengan bidang fokus B, iaitu memantapkan modal insan perkhidmatan awam, terutama strategi B1 untuk memperkemas kaedah penempatan pegawai. Pada pandangan saya, strategi B2 untuk memastikan pimpinan berkualiti dan strategi B3 untuk meningkatkan kompetensi penjawat awam mempunyai kaitan rapat dengan kaedah penempatan pegawai, juga menyumbang kepada kejayaan strategi B1 ini. Dalam perkhidmatan awam, pegawai-pegawai perkhidmatan takbir dan diplomatik (PDD) seringkali ditukar di antara kementerian bagi tujuan kenaikan pangkat dan sebab lain. Permintaan pegawai-pegawai PDD yang berkepakaran dalam sesuatu bidang ke kementerian lain bukan hanya membawa masalah kesinambungan urusan kerja dan dasar yang khas dalam sesuatu kementerian, tetapi ia juga membawa masalah kepada perundingan dua hala dengan luar negara dan perundingan perjanjian antarabangsa. Masalah ketidaksinambungan perkhidmatan akan menjejaskan pelaksanaan dasar-dasar negara kerana kehilangan institutional memories yang diperlukan untuk memastikan dasar dilaksanakan dengan lancar. Sehubungan dengan itu, institutional memories adalah penting bagi delegasi yang menyertai rundingan antarabangsa seperti dasar perubahan iklim di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang telah berlangsung bertahun-tahun. Misalnya, Perjanjian Paris mengambil masa 4 tahun, iaitu tarikh tahun 2012 hingga 2015, dan rundingan isu-isu yang lebih bersifat teknikal masih lagi dijalankan sehingga hari ini, walaupun Perjanjian Paris telah pun berkuat kuasa pada 4 November tahun 2016. Dalam tempoh lebih kurang 12 tahun ini, wakil delegasi rundingan dari pelbagai agensi dan kementerian telah bertukar ganti banyak kali, dan keadaan ini mengurangkan keberkesanan perundingan kita. Kita perlu berunding yang matang, memahami sejarah rundingan dan mempunyai hubungan baik dengan perunding negara lain supaya pendirian negara dapat disokong oleh negara-negara lain bila perlu. Misalnya, langkah mengekalkan perwakilan yang sama seboleh mungkin yang diambil oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri dalam rundingan Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA) yang kemudiannya menjadi Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) adalah amat wajar. Selain itu, delegasi perundingan dengan perwakilan yang kekal juga perlu untuk memastikan keputusan yang ambil dalam rundingan antarabangsa akan dilaksanakan di peringkat kebangsaan. Dalam kes-kes yang mana pertukaran pegawai terpaksa berlaku, satu sistem handover duties harus diwajibkan. Oleh itu, saya menyeru pihak Jabatan Perkhidmatan Awam boleh mencari jalan meletakkan pegawai PDD digolongkan di bawah beberapa kategori khusus dan pertukaran jawatan dihadkan dalam kategori tersebut sahaja demi mengekalkan kesinambungan dasar dan kepakaran di dalam perkhidmatan awam. Sekian, terima kasih. Baik, minta Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk menjawab. Okey, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Si Putih. Panduan bagi pertukaran pegawai awam diperuntukkan di bawah Keliling Perkhidmatan Sumber Manusia MYPPSN Carian UP 221. Panduan pertukaran pegawai awam, dasar pertukaran secara umumnya memberikan kuasa kepada ketua jabatan untuk melaksanakan urusan pertukaran supaya ia teratur dan seragam dengan caranya. A. Menukarkan pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurang 3 tahun tetapi tidak melebihi 5 tahun di suatu
jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan sensitif. B. Menukarkan pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurang 3 tahun tetapi lebih 8 tahun di suatu jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan bukan sensitif. Seseorang pegawai itu boleh ditukarkan sama ada atas arahan ketua jabatan ataupun atas permintaan pegawai itu sendiri yang dipersetujui oleh ketua jabatan berdasarkan kepentingan perkhidmatan tanpa terikat dengan tempoh perkhidmatan yang dinyatakan di perangan A dan perangan B di atas tadi. Dan tidak menggunakan pertukaran sebagai hukuman kecuali pertukaran tersebut dapat membantu melicinkan proses tindakan tata tertib yang sudah diambil terhadap pegawai berkenaan. Yang nombor 2, objektif pertukaran seorang pegawai adalah membantu memperkaya dan memperluaskan tugas atau job enlargement dan boleh menyumbang ke arah A, peningkatan produktiviti seseorang pegawai dan seterusnya organisasi tempat mereka berkhidmat. B. Menambah serta mempelbagaikan pengalaman, pendedahan dan proses pembelajaran di kalangan pegawai terlibat yang mana proses itu amat berguna untuk kemajuan kejayaan mereka. C. Memendung rasa bosan bertugas di suatu tempat dan menjalankan tugas yang sama dalam tempoh masa yang panjang. D. Memperluaskan lagi networking pegawai kerana ia dapat membantu mempermudahkan mereka melaksanakan tugas jawatan masing-masing. Dan E. Mencegah sebarang kemungkinan yang bermakna seputih berlaku penyelewengan dan penyalahgunakan kuasa dan rasuah. Terima kasih. Saya persilakan Yang Berhormat Seputih untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Jawapan diberikan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri tapi masih tidak jawab soalan pokok saya, iaitu mereka yang ada kepakaran dalam sesuatu bidang, mungkin dalam khususnya dalam perundingan antarabangsa dan sebagainya. Kalau mereka yang mewakili kerajaan yang melibatkan diri dalam perundingan perjanjian antarabangsa semua ini, kalau ia selalu bertukar-tukar, maksudnya orang baru dia tidak akan tahu apa yang pernah dirunding dan juga sejarah dan juga latar belakang yang counterpartnya di luar negara. Ini adalah isu pokok yang saya bangkitkan. Jadi bagi saya sebenarnya saya nak hanya tegaskan bagi mereka yang kita kata ada specialty dalam bidang tertentu, mereka haruslah mungkin dikategorikan sebagai pegawai yang ada kepakaran khusus yang tidak harus dipindah ke agensi yang mungkin tak ada kaitan dengan kepakarannya. Ini adalah demi manfaat bagi kerajaan, khususnya bila kita menangani perjanjian antarabangsa dan khususnya bila kita menangani isu seperti climate change dan apa yang berlibat dengan perhutanan dan sebagainya. This one we need special pegawai yang ada yang pengalaman yang khas dan juga dalam bidang sesuatu. Minta Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk Terima jawab. kasih. Kita ambil kira dengan sepenuh-penuhnya Yang Berhormat Si Putih. Oleh demikian, bagi mengambil kira usul yang dibangkitkan oleh Si Putih tadi, demi mengekalkan kesinambungan dasar dan kepakaran di dalam perkhidmatan awam, pegawai-pegawai yang mempunyai institutional memory boleh ditambahkan untuk dikekalkan tertaluk keperluan perkhidmatan dan kekosongan jawatan. Yang kedua, walau bagaimanapun, bagi memastikan kesinambungan kepakaran sentiasa diberi perhatian, latihan dan plan pengantian perlu dilaksanakan oleh ketua perkhidmatan dengan berkesan untuk memastikan kekosongan jawatan yang disebabkan oleh pegawai satu bersara, kedua meninggal dunia atau sakit tidak akan menjejaskan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Maka dengan itu kita akan terus mendengar keluhan Si Putih tadi supaya pegawai-pegawai yang mempunyai pengalaman itu akan dikekalkan mengikut SOP Jabatan Perkhidmatan Awam. Terima kasih.